Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Ista'zantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adhina li wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tansana ya ukhayya min du'aik. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Wa fi riwayatin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asyrikna ya ukhayya fi du'aik, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, ista'zantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia menceritakan, kata dia satu hari dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak pergi buat umrah. Ni adab. Sahabat-sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni depa cukup beradab. Padahal Sayyidina Umar kalau sekiranya dia nak pergi buat umrah, dia pergilah, tak payah minta izin pada Nabi. Tapi kerana Sayyidina Umar Al-Khattab ni satu orang yang beradab, dia beradab pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia nak pergi buat umrah, dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia fa'azina li. Nabi kata okey. Sayyidina Umar nak pergi buat umrah, minta izin dekat Nabi. Nabi kata okey, pergilah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pula kepada Sayyidina Umar, dia kata la tansana ya ukhayya min du'aik. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, dia kata wahai Umar, jangan lupa kami, doa untuk kami. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa makbul. Tapi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan kedudukan dia yang begitu tinggi, bukan sahaja tinggi kedudukan di sisi manusia, tapi tinggi kedudukan Nabi ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tu, Nabi kata dekat Sayyidina Umar, dia kata hang pi sana esok ni. Mereka duduk ada di Madinah, Umar minta izin nak pergi ke Mekah nak buat umrah. Nabi kata hang pi ke sana esok ni, jangan lupa doa untuk kami. Faqala Umar, Sayyidina Umar kata, dia kata kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Sayyidina Umar kata kalimah yang aku dengar daripada Nabi SAW ni, kalimah yang Nabi kata dekat dia, Umar sampai sana jangan lupa doa untuk kami. Sayyidina Umar kata kalimah yang Nabi ucapkan itu, dia kata lebih menggembirakan aku, lebih mahal pada aku daripada dunia dan isinya. Pasal cakap Nabi SAW itu membawa maksud, kata Nabi SAW mengiktiraf Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Kita bila kita minta dekat satu orang, suruh dia tolong doa kat kita, kita percaya dia. Saja kita tak minta dia doa kat kita. Kita jumpa tutur guru, kita jumpa mak kita jumpa orang yang kita hormat, yang besar dalam hidup kita. Kita minta dekat orang-orang macam ni, kita minta tutur guru tolong doa dekat saya. Kita jumpa orang yang kita hormat, kita jumpa orang yang kita percaya, kita jumpa mereka, kita minta mereka tolong doa dekat kita. Kalau Sayyidina Umar jumpa Nabi, minta Nabi doa dekat dia, itu biasa. Tapi Nabi minta kepada Sayyidina Umar, bila sampai di Mekah esok, jangan lupa doa untuk kami semua. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dengar Nabi SAW kata macam tu, dia kata kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Dia kata kalimah yang terbit daripada mulut Nabi SAW tu cukup menggembirakan aku. Aku melihat kalimah itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Dalam hadis yang kemudian dijadikan kaedah dalam agama, dia kata apa? Innal mustashar mu'taman. Dia kata, Nabi sebutlah hadis dia. Nabi kata innal mustashar, sesungguhnya orang yang kita minta pandangan, orang yang kita minta nasihat, mu'taman, dia orang yang dipercayai. Kita percaya kat dia, kita jumpa dia, kita minta pandangan dia. Kita percaya dekat dia, kita hormat dia, kita sanjung dia. Bila kita jumpa dia, kita minta pendapat dia. Sesungguhnya orang yang kita minta pandangan, orang yang kita minta pendapat itu mu'taman. Nabi kata itu orang yang dipercayai. Maka Nabi SAW bila dia kata dekat Sayyidina Umar, wahai Umar, bila sampai di Mekah sana esok ni, dalam dia buat umrah tu, jangan lupa doa dekat kami. Maknanya Nabi SAW mengiktiraf Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab kata, apa yang Nabi sebut tu bagi aku cukup berharga, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak bagi tahu di sini ialah Nabi SAW ni dia hormat semua orang. Kita tak boleh jadi macam Nabi. Kita ada ilmu sikit, sombongnya lebih. Kita ada ilmu sikit, takaburnya lebih. Kita ada ilmu sikit, merak dia lebih. Nabi SAW bukan ukuran lebih ilmu. Nabi SAW ni tak boleh hukum dengan apa pun. Dia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi yang merupakan kekasih Allah, yang menjadi sumber ilmu bagi kita orang Islam, Nabi itu sendiri rendah diri, dia hormat orang. Maka kenapakah kita hari ini tak boleh ambil contoh Nabi SAW sehingga kita boleh ada satu sifat dalam diri kita, sifat reti hormat orang. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فحيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Sayyidina Abu Bakar ajak Sayyidina Umar ziarah satu orang perempuan yang bernama Ummu Aiman radhiyallahu anha selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ummu Aiman ini orang yang banyak berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mak susu Nabi. Kita bila sebut mak susu, hak kita tahu Halimatus Sa'diyah saja. Tapi Nabi juga sebenarnya menyusu kepada satu orang lagi, nama dia Ummu Aiman.
mak susu Nabi Halimatun Sa'diyah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni dia satu orang hamba perempuan. Nabi menyusu ke dia. Seumur hidup Ummu Aiman ni, bila Nabi besar, Nabi tak pernah tinggal daripada menziarahi Ummu Aiman, satu orang yang pernah berjasa kepada Nabi. Ni Nabi tuan-tuan, yang kata Nabi ni dia tak lupa orang buat baik ke dia. Yang kata Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad SAW ni, dia tak lupa kepada orang yang biasa buat baik kepada dia. Oleh kerana Ummu Aiman pernah bagi susu ke dia, oleh kerana Ummu Aiman pernah mengasuh dia, oleh kerana Ummu Aiman ini pernah jadi ibu yang menumpahkan kasih sayang kepada dia, kepada Nabi SAW. Nabi besar, dia tak pernah lupa kepada Ummu Aiman ni. Dia ziarah Ummu Aiman ni selang sehari. Sehingga kan apabila Nabi SAW dewasa, Nabi tebus Ummu Aiman ni dan Nabi merdekakan dia daripada hamba, jadi dia orang yang merdeka. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW kata, Ummu Aiman ummi. Nabi kata sesungguhnya Ummu Aiman itu ummi, dia mak aku. Nabi kata sayangnya Nabi kepada orang yang pernah berjasa kepada dia. Bila wafat Ummu Aiman, bila wafat Nabi SAW, Abu Bakar ajak Sayyidina Umar. Dia kata, Umar, jom kita pergi ziarah Ummu Aiman, kerana Nabi seumur hidup Nabi ziarah dia. Ni yang kata sahabat-sahabat Nabi ni, apa yang Nabi buat mereka turut. Bukan sahaja yang Nabi buat tu dari segi akhlak Nabi, bukan sahaja tindak tanduk Nabi, bukan sahaja perangai Nabi, bukan sahaja pakaian Nabi, bukan sahaja rambut Nabi, bukan sahaja janggut Nabi, bukan, semua mereka nak ikut. Bahkan siapa Nabi sayang, mereka sayang. Sayang sahabat kepada Nabi ni sampai dia duplicate. Dia duplicate macam kita photostat tu, kita bubuh berapa patah perkataan di helaian tu, banyak tu terbit keluar daripada mesin photostat. Sahabat-sahabat Nabi, mereka sayang kepada Nabi ni sampai mereka duplicate Nabi SAW. Nabi suka apa, mereka suka. Nabi sayang dekat siapa, mereka sayang. Nabi buat apa, mereka buat. Bila wafat Nabi SAW, Abu Bakar ajak Umar. Dia kata, wahai Umar, dia kata, jom kita pergi ziarah Ummu Aiman. Kerana Ummu Aiman ni seumur hidup Nabi tak pernah tinggal menziarahi dia. Kata dia, intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Abu Bakar kata, jom kita pergi ziarah Ummu Aiman macam mana Nabi SAW duk ziarah dia. Bila sampai sahaja Abu Bakar dengan Umar di rumah Ummu Aiman, mak susu Nabi ni, bakat, dia kata, menangis Ummu Aiman ni. Dia tengok Sayyidina Abu Bakar, dia tengok Sayyidina Umar, menangis. Teringat kepada Nabi SAW. Pasal Nabi dulu, masa hidup Nabi, masa hayat Nabi, inilah orang duk ada kiri kanan Nabi. Nabi nak pergi mana pun mereka ni ada sama. Nabi nak hijrah pun bawa Abu Bakar sama dengan dia. Siapa pun bila tengok Abu Bakar teringat Nabi SAW. Menangis dia. Maka kata Abu Bakar dengan Umar kepada Ummu Aiman, dia kata, ma yubkik, wahai Ummu Aiman, apa yang menyebabkan kamu teriak ni? Takkah kamu tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi kita untuk Nabi? Mereka ingat ke Ummu Aiman menangis ni kerana sedih kehilangan Nabi. Mereka kata, wahai Ummu Aiman, menangis buat apa? Tak tahukah, dia kata, ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hang tak tahukah apa yang Tuhan duk taruh nak bagi dekat Nabi tu jauh lebih baik daripada apa yang kita boleh bagi dekat Nabi. Kalau hari ni Nabi wafat, tak usah duk sedih. Pasal apa? Pasal Nabi wafat, dia pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah duk simpan nak bagi kat Nabi tu jauh lebih baik daripada apa yang kita boleh bagi kepada Nabi. Tak usah sedih. Jawab Ummu Aiman ni, dia kata, aku tidak menangis kerana aku duk takut Nabi tak dapat yang baik di sisi Allah. Tetapi yang aku menangislah ni, walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama.
Aku menangis ni pasal apa? Pasal Nabi tak ada, wahyu tak turun dah. Aku menangis ni pasal Nabi tak ada tu tak apa. Bila Nabi tak ada, wahyu tak turun. Aku menangis ni pasal tak ada wahyu dah mai dekat kita. Bila dengar macam tu, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dua-dua orang ni bila dengar macam tu, menangis dua-dua ni. Tak sangka yang kata Ummu Aiman, satu perempuan yang asalnya hamba, dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih dia bukan sahaja kepada Nabi, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tak turun mai tu dia menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata hadis ni faja'ala yabkiyani ma'aha. Abu Bakar dengan Umar menangis sama-sama dengan Ummu Aiman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis-hadis itu dapat kita faham bahawa yang kata sahabat-sahabat Nabi ni bukan bandingan dengan kita lah ni. Bulan lepas kita baca cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita dia cukup menggegarkan kita. Kita yang duk berasa kata tak apa dah, kita duk berasa kita tak apa dah. Kita semayang 5 waktu, kita puasa jaga elok, lama-lama sekali bakit semayang malam, haji pakat pi belaka dah, duk tunggu tengok ada duit lebih nak pi umrah, derma ada sikit sebanyak kita duk buat. Kita duk berasa kita tak apa dah. Kita yang duk berasa tak apa dah ni, kalau dibandingkan dengan para sahabat Nabi, tak ada apa kita ni. Jangan banding dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangan banding dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, jangan banding dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Banding dengan Ummu Aiman, satu orang perempuan yang nama dia pun kita dengar jarang-jarang sekali. Kita banding dengan Ummu Aiman pun kita kalah dah. Demikian jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dia cukup sayang dekat orang yang macam-macam ni. Dia sayang kepada Abu Bakar, dia sayang kepada Umar. Dia pesan dekat Umar minta tolong doa untuk dia. Dia sayang dekat Ummu Aiman kerana Ummu Aiman berjasa kepada dia. Bahkan ada orang yang Nabi SAW tak pernah jumpa, tapi Nabi pesan tinggal dekat sahabat-sahabat dia, hampa jumpa orang ni esok, hampa jangan lepas peluang daripada mendekati orang ni. Seperti yang berlaku dalam hadis riwayat daripada Usair bin Jabir radhiyallahu anhu. Usair bin Jabir radhiyallahu anhu dia menceritakan, dia kata Umar Al-Khattab pada satu hari ketika menerima kunjungan daripada Yaman, orang daripada Yaman mai jumpa Sayyidina Umar sebagai sukarelawan nak turun di dalam perang, nak membantu perang pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila mai aja di depan rumah Sayyidina Umar, Umar tanya depa ni daripada mana? Jawab orang yang main ni, kami daripada Yaman. Umar Al-Khattab bila dengar aja yang main ni daripada Yaman, terus otak dia pergi ingat satu benda. Terus dia kata afikum Uwais bin Amir. Dia terus tanya depa ni, dia kata hampa daripada Yaman ke? Ada tak di kalangan hampa ni satu orang yang bernama Uwais bin Amir? Qala na'am. Jawab satu orang daripada orang Yaman, ada ramai ni, satu orang jawab, dia kata na'am. Dia kata ada. Sayyidina Umar tanya, min Murad summa min Qaran? Sayyidina Umar tanya dia, hang Uwais bin Amir? Dia kata ya. Dia pun terkejut, macam mana Umar boleh kenal dia. Umar tanya dia lagi, hang ni min Murad, daripada puak Murad? Min Qaran, daripada suku Qaran? Dia punya bangsa-bangsa dalam Arab ni. Hang ni daripada puak Murad, daripada suku Qaran? Qala na'am. Dia jawab ya. Macam mana Umar kenal dia? Dia daripada Yaman, dia mai ke Madinah. Itu pertama kali dia sampai di Madinah. Itu first time, pertama kali dia jumpa Sayyidina Umar. Macam mana Umar boleh kenal dia? Qala, kata Umar, fakana bika baras. Sayyidina Umar kata dekat dia, hang ada penyakit sopak. Fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham. Umar kata penyakit sopak tu lah ni dah baik, tapi tinggal besar duit dirham, besar duit selin lagi sopak di badan hang. Betul tak betul? Qala na'am. Dia kata betul.
Macam mana Umar boleh tahu semua benda ni? Qala laka walidah. Umar kata dekat dia, hang Uwais, hang ada mak kan di Yaman sana? Qala na'am. Dia kata betul. Saya ada mak, saya tinggal di sana, mai sini. Saya tinggal mak saya di Yaman. Saya mai sini kerana nak pergi perang sabilillah. Qala, kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baru Umar kata. Umar kata sebenarnya apa yang aku tanya hang tadi, Nabi dah bagi tahu kat kami semua. Tuan-tuan, Nabi SAW tak pernah jumpa pun Uwais bin Amir ni. Tak pernah jumpa. Uwais bin Amir ni tak pernah pun mai ke Madinah. Tak pernah pun. Tapi Nabi SAW, mukjizat dia. Allah bagi tahu dah dekat Nabi. Kata esok ni akan ada satu orang daripada Yaman. Nama dia Uwais bin Amir. Dia ni nanti mai selepas daripada wafat kamu. Tuhan kata yang akan jumpa dengan Uwais ni ialah sahabat-sahabat kamu. Allah habaq dah dekat Nabi, suruh Nabi habaq dekat sahabat-sahabat dua ada ni. Uwais bin Amir ni kalau dia mai, jaga baik-baik, dia ni daripada keturunan Murad, daripada suku Qaran. Uwais bin Amir ni dulu pernah kena penyakit sopak. Tapi dia angkat tangan minta doa je, Tuhan sembuhkan sopak dia. Tuhan tinggal besar duit dirham aja di badan dia, penyakit sopak tu. Uwais bin Amir ni dia satu orang yang cukup sayang dekat mak dia. Dia ada mak seorang di Yaman sana. Dia khidmat ni habis ganti nyawa kerana sayang mak dia. Nabi SAW telah sebut benda ni di depan para sahabat semua. Nabi kata huwa biha barun. Nabi kata dia dengan mak dia, dia cukup sayang, dia cukup buat baik. Lau aqsama 'ala Allah. Nabi kata Uwais bin Amir ni kalaulah dia bersumpah dengan nama Allah, la abarrah, Tuhan akan tunaikan sumpah dia. Nabi SAW habang sebelum Nabi wafat, sedangkan Nabi tak pernah jumpa dengan Uwais bin Amir ni. Sahabat-sahabat duk ada depan ni, Sina Abu Bakar dengar, Sina Umar dengar, Sina Osman dengar, semua sahabat duk dengar cerita tentang Uwais bin Amir ni. Mereka pun tak tahu siapa yang akan ditakdirkan Allah jumpa dengan Uwais bin Amir ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai wafat tak ada jumpa dengan Uwais bin Amir. Mai zaman Sayyidina Umar jumpa dengan Uwais bin Amir ni. Bila jumpa saja, Umar terus tanya. Umar sebut balik hak Nabi sebut ni satu. Betul semua macam yang Nabi kata. Faqala lahu Umar. Umar pun terus kata dekat Uwais ni, aina tut. Umar radhiyallahu anhu terus dia kata kepada Uwais bin Amir ni, dia kata fastaghfirli. Dia kata kalau macam tu Nabi pesan suruh aku minta dekat hang minta kepada Allah, suruh Allah ampunkan dosa aku. Tuan-tuan, Umar Al-Khattab ni dah cukup hebat. Tapi Nabi pesan tinggal ada lagi satu orang, Uwais bin Amir, juga tidak kurang hebatnya. Bukan kata Uwais bin Amir ni lebih hebat daripada Umar dah. Tetapi Uwais bin Amir ni satu orang istimewa. Sehingga kan Nabi pesan dekat sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni, kalau hampa jumpa dengan Uwais bin Amir ni, jangan hampa lepas peluang. Fa in istata'ta an yastaghfira faf'al. Nabi kata kalau sekiranya hampa dan jumpa dia, hampa minta supaya dia minta dekat Tuhan, supaya Tuhan ampunkan dosa hampa. Faf'al. Nabi kata jangan siapa yang jumpa Uwais tak buat benda ni. Maka Umar Al-Khattab pun bila dengar macam tu, dia kata dekat Uwais bin Amir ni, dia fastaghfirli, dia kata tolong minta ampun kepada Allah untuk aku. Maka Uwais bin Amir pun dalam keadaan terpinga-pinga, terkejut, apa cerita ni, apa nak jadi, dia minta angkat tangan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunkan Umar Al-Khattab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni Nabi SAW, dia fokus kepada orang yang baik-baik. Sayyidina Umar orang baik, Nabi pesan dekat dia, pergi umrah, minta doa untuk keselamatan kami semua. Nabi SAW sayang kepada orang baik. Di antaranya Ummu Aiman, mak susu dia. Dia ziarah selang sehari. Sahabat-sahabat sambung apa yang Nabi buat. Nabi SAW sebelum wafat pesan tinggal dah ada lagi satu orang baik, nama dia Uwais bin Amir. Aku tak pernah jumpa dia, tapi di kalangan hampa akan ada yang jumpa dia ni. Dia ni orang baik. Jangan lepas peluang bila jumpa dia, minta supaya dia doa kepada Allah keampunan pada dosa hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
daripada hadis-hadis yang kita baca ni dapat kita buat kesimpulan bahawa yang pertama, beruntung orang yang jadi orang baik. Satu, beruntung orang yang jadi orang baik. Orang baik ialah orang yang ikut perintah Allah, yang ikut pesan Nabi SAW. Itu orang baik. Yang kedua, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah Nabi SAW dia cukup hormat kepada orang yang baik-baik. Nabi hormat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi hormat kepada Ummu Aiman, dan Nabi SAW juga pesan tinggal kepada sahabat-sahabat suruh hormat kepada Uwais bin Amir, kerana ini adalah contoh orang yang baik-baik. Pengajaran ketiga yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah siapa pun boleh jadi orang baik. Tak mesti sahabat Nabi sahaja. Uwais bin Amir bukan sahabat Nabi, dia daripada kalangan tabi'in. Dia juga jadi orang baik sehingga nama dia disebut oleh Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita boleh jadi orang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 10, bab ma jaa la yahillu li muslim an yurawwi'a musliman. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tidak harus mengubur ataupun mengusik satu orang Islam. Kita nak tengok malam ni satu bab Islam larang kita daripada kita piduk ugut ataupun kita piduk takut-takutkan sama-sama se-Islam dengan kita. Tak boleh. Ketahuilah saudaraku, hendaklah satu orang itu bergaul dengan saudara sama Islam itu dengan berlaku kelakuan yang baik. Tuan-tuan tengok, ada pernah tuan-tuan jumpa ayat Quran hadis suruh kita buat jahat? Tak ada. Tak pernah kita jumpa sepotong ayat Quran ataupun satu hadis Nabi yang Nabi suruh, yang Allah suruh kita buat benda jahat. Tak ada. Kalaulah orang Islam semua ikut Quran dengan hadis Nabi, dia tak jadi kacau bilau dalam masyarakat. Pasal semua ayat, semua hadis suruh kita buat baik, suruh kita jadi orang baik. Begitu. Dia kata sama senang hati dan sama senang lenang. Dia suruh sama-sama orang Islam ni hati mau lapang. Nabi pernah satu hari, satu sahabat mai jumpa Nabi cerita tentang buruk sahabat lain. Nabi terus marah dia ni. Nabi kata jangan cerita benda buruk tentang orang lain. Aku tak mau bila aku keluar jumpa orang, hati aku, dada aku tidak lapang. Nabi kata aku mau bila aku jumpa mereka wa ana salimus sadr. Nabi kata aku nak bila aku keluar jumpa siapa pun dada aku lapang. Nabi dia tak bagi ruang. Dia tak bagi ruang orang mai cerita dekat dia tentang buruk orang lain. Nabi tak bagi ruang. Mai nak abang, dia potong bang. Dia kata aku tak mau dengar. Pasal apa? Hang cerita dekat aku jadi kuman dalam hati aku. Hang cerita kata A ni duk kata tak elok kat aku. Esok bila aku jumpa A aku tak jadi, tak boleh nak jadi elok. Pasal kita dah tahu kata hang ni belakang aku hang duk godam aku punya teruk. Hari ni hang jumpa buat senyum, buat salam, bongkok-bongkok apa, kita dah jadi rosak dah. Pasal apa? Pasal ada orang mai habaq kata dia ni lagu ni. Nabi SAW orang main nak abang kat dia yang tu, dia potong terus. Dia kata jangan cerita benda tak elok kat aku. Aku tak mau bila aku jumpa orang, dada aku tak elok. Nabi nak bila dia jumpa orang, Nabi ni dia mau bila dia jumpa orang salimus sadr. Dada dia salim, selamat. Dia tak ada ingat tak elok ke siapa-siapa. Ini yang Islam kata. Dan Islam mau kita sama-sama suka dan sama-sama lapang. Tidak bercari-cari jalan marah dan susah hati. Dan maulah benar-benar, yakni tiada senda gurau pada segenap perkara. Dia kata bagi elok. Kita sama kita bagi. Tuan-tuan tengok saya tak ada ingat tak elok. Saya tengok tuan-tuan tak ada ingat tak elok. Tuan-tuan tengok kawan sebelah tuan-tuan tak ada ingat tak elok. Kita tengok siapa pun kita tak mau ingat tak elok. Dia tak mau ingat tak elok. Kalau betul dia tak elok, Tuhan ada. Tuhan hukum dia. Apa kena mengena dengan kita, kita nak pergi cerca dia. Apa kena mengena dengan kita, kita nak pergi maki dia. Apa kena mengena dengan kita, kita nak pergi buka aib dia. Tak disuruh kita buat macam tu. Kita tak mau benda ni semua. Ini yang disuruh oleh agama. Maka yang demikian itulah disuruh oleh syarak kita. Dan itu yang agama suruh. Kita duk buat dalam masyarakat, dia tak jadi macam tu. Dia tak jadi. Dia tak jadi macam yang disuruh oleh agama. Dia kata maka tiadalah harus seseorang itu mengusik dan mengejut-ngejut dan mengugut saudaranya dengan jalan apa sekalipun. Tak boleh.
Kita piduk threaten orang. Orang lah kata threaten ni makna pergi bagi takut orang, piduk gempak orang, piduk ugut orang. Tak boleh begitu. Seperti dia ambil wangnya di dalam ia tidur, jenis melawak kasar macam tu. Kalau tu duduk tidur, dia ambil duit dia, kemudian disembunyikan. Bukan nak curi, ambil nak sorok, nak bagi dia pucat. Jadi melawak lagu tu. Dia ambil, ada orang, setengah-setengah orang dia semayang. Dia semayang ni, dia punya wallet ni, duit dalam kopek duit dia buh atas sejadah. Satu ustaz mana tu piduk mengajak fiqah, piduk abang kata kopek duit tak boleh duk bawa dalam semayang. Kata konon kopek duit tu najis lah, apalah bila buh dalam poket dari kita ni macam duk pikir najis, semayang tak sah. Ada satu ustaz dia abang lagu tu. Maka kawan mengaji kat ustaz tu pun bila semayang bagusnya tak kopek duit di depan. Tengok tak ada. Kawan dia balas lah. Lah atas masjid pun hilang. Tentunya yang cakap di supermarket, tentunya yang cakap di market kita beli ikan, dan atas masjid pun boleh hilang. Orang perempuan duduk semayang balik cerai tu, kipas angin puput pi, cerai tu pi hala ke orang perempuan. Turun balik tengok beg tu ada lagi. Kipas angin pukul pi terbang bola cerai tu turun, tak ada lah. Tak ada dah. Ada satu syekh garbus mana main angkat tuang pi. Tidur bubuh pula kopek duit pula buh depan tu cantik angkat pi tu nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang duk jadi. Kalau sekiranya curi pi langsung tu satu pasal, ni dah ada bukan nak curi, nak melawak. Dia tengok kawan tu kopek duit tak depan, semayang pula lagu pejam mata nak ambil khusyuk bagi lebih. Tak ada dah. Kawan ada semayang sebelah bagi salam dulu ni, ambil biar sorok tang mana ke. Disembunyikannya supaya terkejut dan susah sekejap hatinya oleh kehilangan itu. Apabila sedar ia, kemudian engkau kembalikan kepadanya. Kau ni sudah mayang pun tak tahu ke mana dah, bagi salam, bangkit cari habis semua. Tengok kawan ni dah kering darah pucat lesi dah, baru dia main ni. Lain kali jangan duk ubuh depan lagu tu nah, ambil simpan. Tak boleh. Agama kata tak boleh. Melawak lagu tu tak boleh, dia kata. Pasal apa? Pasal kita menyebabkan dia jadi susah hati. Melawak tapi menyebabkan orang tu susah hati. Bagi susah hati macam tu pun syarak tak bagi, apatah lagi lebih pada tu. Apatah lagi lebih pada tu. Baik. Dia kata dengan diperbuat yang demikian itu kerana bergurau. Seperti dia ambil, dia kata tongkatnya yang menjadi senjatanya ataupun yang menjadi penolong dirinya berjalan dan duduk, dan kau sembunyikan tongkat itu. Kemudian engkau kembalikan kepadanya. Melawak tongkat orang buta. Kawan tu buta, tongkat tu lah yang duk guna untuk nak jalan, nak pergi ke mana-mana. Tongkat tu dia pergi pelari. Melawak dengan orang buta. Habis-habis semayang, apa tak ada. Bayangkan dah lah satu buta, pucat pula. Orang buta pucat. Allahu Akbar. Dia duk tengok pada jauh, duk gelak. Dah pergi tengok. Tengok dia pandai tak pandai tu, dia boleh jatuh dia jatuh. Tengok dia buat lagu tu. Untuk satu tempoh masa pergi bagi balik ni, bagi minta awal lah dia bagi. Tak boleh macam tu. Melawak macam tu agama kata tak boleh. Diperbuat demikian itu kerana qasad nak bergurau. Melawak tapi tak boleh. Agama tak bagi macam tu, dia kata. Ataupun dia ambil senapangnya, disembunyikan ni, kau duk kasang lah. Tadi orang sorok duit, lepas tu orang sorok tongkat orang buta, lepas tu senapang ambil orang sorok. Tuan-tuan, anggota keselamatan kita ni, polis terutamanya. Polis ni bukan kata pistol hilang, peluru hilang sebiji pun dia tak makasih lah. Polis bukan kata pistol hilang, peluru dia hilang sebiji pun tak perlu makasih lah. Dia ambil pistol dia, dia sorok. Dia tengok-tengok pistol tak ada ni tuan-tuan, tak tahu. Dia jadi tenggelam punca, dia jadi apa pun tak tahu nak buat. Dia biang bagi kawan tu pucat lesi, lepas tu main tak alik pistol dia, bawa pergi ke lain. Tak boleh lagu tu, dia kata. Melawak dengan senapang kawan tu, supaya gaduh dia dan gempak mencari barangnya yang hilang itu, kerana nak mengusiknya dan buat suka-suka hati. Tak boleh begitu, dia kata. Maka semua perbuatan yang demikian itu haram, dia kata. Haram buat macam tu. Pasal apa? Pasal bagi susah hati ke orang lain. Haram perbuatan tu. Jikalau dengan main gurau senda sekalipun, kerana yang demikian itu menyusahkan hati saudara sama-sama Islam. Pasal apa yang jadi berdosa tu? Pasal apa? Pasal bagi kawan kita susah hati, berdosa. Apatah lagi kalau bagi mak kita susah hati, lebih besar dosa dia. Dia kata dan mendatangkan marahnya dan mau jadi sebab kepada berbantah-bantahnya, bahkan berpukul-pukul dan bermaki-maki.
Kita melawak, dengan kerana melawak tu kawan tu dah kering darah, lepas tu kita mai bagi balik, dia bagi sebiji kat kita. Dia kata, hang ingat boleh melawak ke benda ni? Dia kata, pistol aku ni hang ingat boleh melawak ke? Tak pasal dia kena. Dia seronok nak melawak, sakit boleh. Ada, duk jadi dalam masyarakat benda menjadi melawak tak kena tempat. Baik. Dia kata bermula dalil tegah perbuatan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Yazid bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu ahadukum 'asa akhihi la'iban jaddan faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilayhi. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Yazid ibn As-Sa'ib radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ambil seorang daripada kamu akan tongkat saudaranya. Rupa mau main-main bergurau dan mau buat-buat tertawa-tawa. Lagi mau nak mengambil bersungguh-sungguh, buat nak mengugut dan buat nak mengejut saudaranya itu supaya takut ia. Maka barang siapa ambil tongkat saudaranya, maka hendaklah kembalikan kepadanya supaya tidak nama bergurau dan tidak jadi mengejut dan mengugut akan dia. Itu hadisnya. Tak boleh curi tongkat nak bagi kawan tu takut, walaupun dengan niat nak melawak. Nabi sebut dalam hadis terang-terang, Nabi kata tak boleh buat macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ni ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Sulaiman bin Sard dan Ja'dah dan Abi Hurairah, dan ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi isyaratil muslim ila akhihi bisilah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan larang menghalakan satu orang Islam kepada saudaranya dengan senjata. Ini pula satu lagi. Tentang rupanya banyak benda dalam agama ni yang kita duk ingat kata tak apa, rupanya tak boleh. Tak mengaji tak tahu. Kita duk ingat kata tak apa, duk ambil pisau duk tunjuk ke orang lagu tu, kita ingat kata tak apa, rupanya tak boleh. Sama ada tunjuk tu dengan tujuan nak ugut ke dia, tunjuk pisau nak bagi dia takut, ataupun kita jenis bercakap duk tunjuk-tunjuk dengan pisau, tak boleh. Menghunuskan pisau dekat orang tu tak boleh. Banyak benda dalam agama yang kita tak tahu ni, kita duk ingat kata tak apa, kemudiannya bila duk baca dalam hadis duk jumpa satu, oi macam mana kata tak boleh pula ni. Sekian punya lama kita duk ingat benda ni tak apa, macam mana ni mai kata tak boleh. Bukan baru benda ni kata tak boleh, hadis Nabi sejak daripada 1400 tahun dulu Nabi sebut dalam hadis, kita tak baca. Bila kita tak baca, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita duk redah buat lagu macam kita punya tahu. Beruntung bagi orang yang dia tak tahu, dia duk buat benda tu lama, tahu jumpa hadis. Hadis tu 1400 tahun dulu, cuma dia baru dengar, dia baru baca. Bila dia tahu, astagfirullahalazim, hak aku duk buat ni silap, dia ubah. Beruntung orang ni. Dan amat rugi orang yang dia duk redah buat benda salah, bila jumpa hadis, tahu pakai hadis, nak buat hak lagu dia duk buat juga. Amat rugilah orang yang macam ni. Duk baca ayat Quran sedap sangat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ruddu. Baca ayat Quran ni, apabila kamu berselisih faham, bercanggah pendapat tentang satu-satu benda, farudduhu ila Allah wa rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Balik kepada Quran, balik kepada hadis Nabi. Tengok hadis Nabi mai dia nak tolak dia ke tepi, tak mau pakai. Kesian kepada orang yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selalu orang jadi macam pasal apa? Pasal dia tak mau ubah dia duk buat dah. Dia nak pertahan nak dia buat walaupun dah jumpa hadis kata salah. Dia nak pertahan juga. Ramai orang macam ni. Banyak benda tuan-tuan berlaku dalam masyarakat kita. Kita tak cakap benda-benda hak tinggi-tinggi lagi. Satu sahabat saya pergi seminar Islam dan kehidupan di angkasa. Ni pasal cerita angkasawan Malaysia nak pergi angkasa lepas apa semua ni. Sahabat saya, dia salah seorang yang dijemput untuk pergi ke seminar tu, seminar Islam dan kehidupan di angkasa. Tajuk tu cukup tinggi tu, cukup besar lah. Kita dah bercakap pasal semayang duk sujud pun tak betul. Sujud pun duk lagu macam kucing sejuk. Ada lagi. Ni duk sujud ni, tangan daripada siku sampai tapak tangan hampak lagu macam kucing, lagu macam anjing sejuk tu. Ada lagi. Orang duk bercakap lah ni pasal Islam dengan nak pergi angkasa tu. Nabi Muhammad pergi lama dah. Isra' Mi'raj dulu Nabi pergi ke angkasa lah.
Cuma mai tahun 2006 lah ni baru duk timbul cerita apa? Cerita angkasawan dari Malaysia nak pergi ke angkasa. Di antara angkasawan ni yang jadi calon ni, di antaranya ada orang Islam. Bila ada orang Islam, maka kena buat satu perbincangan. Kalau orang Islam nak pergi ke sana, macam mana cara dia bila dia ada di sana esok ni? Nak pergi bulan Oktober tahun 2007 esok ni. Oktober 2007 dijadualkan nak pergi ke angkasa Oktober 2007. Di sana ada satu tempat dia panggil ISS, International Space Station. Dia ada satu stesen dia angkasa lepas tu dah ada dah. Sebelum ni ada banyak dah pihak dok pi. Bila depa buat seminar Islam dengan kehidupan di angkasa, dia buat di Kuala Lumpur baru ni, depa panggil ni salah seorang angkasawan daripada Sepanyol yang pernah pi 2 kali dah ke angkasa ni. Panggil dia mai bagi talk, mai bagi cakap tentang angkasa lepas ni. Lepas itu panggil ulama daripada Arab seorang main cakap dari segi agama pula. Lepas itu ulama-ulama di Malaysia pula bincang pula berdasarkan kepada maklumat yang angkasawan ni bagi. Cerita di angkasa ni macam mana. Apa hukum apabila orang Islam sampai di angkasa esok, dia nak buat macam mana. Tuan, angkasa apa hak Tuhan punya. Jangan kita kata hak tu bukan Tuhan punya, tak usah sembang. Jangan. Angkasa pun Tuhan punya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Bukan bumi ni saja. Angkasa, planet apa semua hak Tuhan punya. Nabi SAW 1400 tahun dulu dah pergi dah. Nabi balik cerita apa-apa yang patut. Maka kita hari ni kalau nak pergi, itu tidak jadi kesalahan. Kerana hak kita nak pergi, juga angkasa tu pun Allah punya. Duk bincang pasal teori, pasal falsafah, kosmologi, ini macam-macam lah dia buat ni. Ni nak kena bincang pasal cara ibadat di angkasa esok ni. Tuan-tuan, angkasa lepas dia kata, ni kawan saya tu campur syok juga. Angkasa lepas ni dia zero gravity. Kita duduk di bumi ni ada gravity. Tuan-tuan pegang apa lepas jatuh ke bawah. Pasal apa? Pasal ada gravity. Dia duk tarik benda bagi jatuh. Apa pun duk ada tangan lepas jatuh. Walau kapas sekalipun lepas lambat jatuh juga. Pasal apa? Pasal ada tarik. Bumi ni duk tarik benda bagi jatuh. Tapi di angkasa dia kata zero gravity. Dia tak ada gravity. Bila tak ada gravity, dia jadi apa? Dia ayang di angkasa tak mengalir. Apabila ni angkasawan Sepanyol ni, dia cerita di angkasa ni macam mana. Di antara benda yang dia habaq apa dia? Dia kata di sana ayang dia tak mengalir. Nak biar sembahyang macam mana? Kalau pergi sana, nak kena semayang. Mana boleh pergi tak semayang? Mesti kena semayang. Dalam apa keadaan pun kena semayang. Pergi di sana, ayak ni dia tak mengalir. Nak dia semayang macam mana? Itu nak kena bincang. Tak boleh kata tak apalah dah. Pergi kata balik isu qada semua sekali. Itu bukan cara dia. Itu bukan cara. Itu cara Pak Lebay Kepiah Longgang. Pergi Kuala Lumpur tak semayang. Sampai Kuala Lumpur baru semayang semua sekali. Tak boleh. Islam dia ada cara dia. Kalau sekiranya musafir, dia ada jamak kasar. Walaupun nak sembahyang jamak kasar, nak kena berwuduk, nak kena ambil ayak sembahyang. Kalau sekiranya ayak di sana pun tak mengalir, apa alternatif dia? Tayamum. Nak tayamum di sana macam mana? Adakah debu untuk kita tayamum? Itu dibincangkan di sana. Bila buang ayak, kita sebagai manusia, duk alam mana pun dia nak kena buang ayak. Bila buang ayak, nak istinja macam mana? Ayak tak mengalir. Takkan nak pakai pi tenyeh di kapal angkasa tu saja. Nak istinja pula macam mana? Kena bincang benda tu. Kalau kata tayamum, nak tayamum macam mana? Kemudian yang kata kiblat di sana, penentuan arah kiblat di sana macam mana? Penentuan arah kiblat duduk di angkasa tu nak tentu macam mana? Lebih menarik lagi daripada input ceramah daripada angkasawan Sepanyol ni, lebih menarik dia kata apa tuan-tuan? Benda ni kita pun tak tahu. Besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Di angkasa lepas, yang kata angkasa lepas ni, di sana setiap 90 minit tukar siang menjadi malam. Kita tak pernah tahu. Di angkasa lepas tu dia 90 minit dia. Masa kita kalau kita set 90 minit malam. Lepas malam 90 minit siang. Dia tiap-tiap 90 minit, malam tukar siang, siang tukar malam, malam tukar siang, siang tukar malam. Setiap 90 minit berlaku pertukaran tu. Mereka buat kira maknanya dalam masa 24 jam, mereka akan jumpa 16 kali siang, 16 kali malam. Dalam masa 24 jam. 16 kali siang, 16 kali malam. Makna dia apa? Nak semayang lagu mana? Kita masih tertakluk kepada hukum semayang 5 waktu. Subuh nak semayang, lohor nak semayang, asyak nak semayang, maghrib nak semayang, isyak nak semayang ni, mana ni?
Dalam masa 90 minit. Tak sampai 2 jam. Sejam lebih sikit aja. Sejam lebih sikit malam lah. Sejam lebih sikit siang lah. Pergi sana mana nak kutip batu, nak bawa balik, mana nak semayang lagi, nak ambil ayat semayang ayang tak mengalang lagi. Oh tuan-tuan, ini yang dikatakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Allah boleh buat bumi dengan kehidupan bumi, Allah boleh buat angkasa dengan cara angkasa, Allah boleh buat planet-planet dengan cara masing-masing, Allah boleh buat semua benda ni. Susahkah bagi Allah nak jaga kita ni? Benda yang sepelek tu, yang tak masuk akal macam tu ada di sana. Dan seminar tu berakhir dengan apa? Dengan perbincangan, kalau sekiranya angkasawan Muslim ni mati di sana, nak buat apa mana? Adakah nak kebumikan dia di sana ke? Ataupun nak buat lagu mana balik dia mai juga ke? Kalau perjalanan ambil masa lama. Kalau kata nak ke bumi di sana, nak mandi mayat dia macam mana? Kalau nak mandi tak boleh, nak tayamum dia ke? Kemudian nak semayang mayat dia macam mana? Kalau hak pi ni Muslim seorang aja dia mati, siapa nak semayang mayat dia? Tuan-tuan, benda ni melibatkan hukum dalam agama. Melibatkan soal hukum dalam agama. Demikian yang kata ilmu agama ni, demikian luas dia. Dia mencangkupi semua bidang yang macam-macam tu. Hak kecil-kecil di atas dunia ni, kecil-kecil tuan-tuan, ada duit lebih sikit nak pergi melabur dalam unit trust apa nama public mutual, boleh tak boleh, halal kada, dia bagi, dia janji nak dapat balik sebulan berapa, setahun berapa, apa tu pun kita tak faham dalam ni. Dalam tak faham tu pun ASM tak ada berapa jam habis. Dalam tak faham, boleh tak boleh, kita pun tak tahu boleh tak habis, tak ada berapa jam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian kita belajar. Apatah lagi kita nak bandingkan ilmu yang ada kat kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bandingannya. Nah, ini kita baru nak tengok yang ni, dia kata fi isyaratil muslim ila akhihi bisilah. Ini juga tajuk kecil. Itu bab yang datang pada menyatakan larang menghalakan satu orang Islam kepada saudaranya dengan senjata. Ketahuilah saudaraku, jangan buat main-main bergurau dengan saudara-saudara dengan apa besi yang tajam ataupun besi yang tumpul. Tak boleh. Dengan pisau ke, dengan parang ke, ataupun dengan apa-apa benda, sama ada tajam ataupun tumpul, tapi dia boleh memudaratkan orang. Jangan piduk buat tunjuk kat dia macam tu. Kerana bergurau dengan yang demikian itu dilarang oleh agama. Dia kata. Maka tidaklah boleh buat main-main, acu dan hala main apa besi kerana mengugut dan juga kerana nak menakutkan orang. Tak boleh. Angkat pisau tunjuk ke orang, tak boleh. Dan mau nak mengeluarkan tertawa-tertawa dan melihat berani akan pembuat orang itu. Kerana entah akan tersalah hala, maka dilangsungkan oleh syaitan kena kawan yang diunjukkan senjata itu. Itu dia. Takut dia yang tu. Dia kata. Kita duk ambil pisau, duk buat tunjuk itu, syaitan ditolak sikit siku kita, berhenti makan perut kawan lepas. Dan tengok dalam wata berita kemarin dulu kan. Satu anggota polis mana kan terkena peluru pistol kawan dia. Pistol seumpama macam senjata tajam lah. Benda tu boleh bawa mudarat. Benda tu boleh bawa mudarat. Islam ni dia punya kaedah, dia kata al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita cegah daripada pergi jadi benda tak elok lebih baik daripada kita biar pergi jadi, tu buat kalang kabut lepas tu.
Pistol tu sama lah. Duk ambil lagu duk buat pusing, lagu duk pang pergi tembak kawan depan. Tak boleh. Islam kata apa? Benda yang boleh nak bawa bahaya kepada orang, jangan dah buat main-main. Duk ambil cop apa ni, duk cucuk nyok tu, duk buat lagu nak lempang kat kawan, dia luncok pergi sungguh. Cacok perut, tembus di balik belakang nak kata apa tu kan. Ini yang dia nak bagi tahu. Maka syarak larang itu dengan larang haram. Dia kata tak boleh buat macam tu. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asyara ala akhihi bihadidatin la'anathu al-malaikah. Diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia, barang siapa menghalakan atas saudaranya dengan besi, nescaya melaknat akan dia oleh malaikat. Itu dia. Allah suruh malaikat ucap laknat kepada kita kalau kita tidak buat acu-acu main, pisau, parang, benda-benda tajam kepada saudara yang seagama dengan kita. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah dan Siti Aisyah dan Jabir, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib daripada ini wajah, dan dengan dialah daripada hadis Khalid bin Al-Hazza. Masalah dia kata mengugut dan menakuti saudara sama Islam. Sesungguhnya tersebut di dalam Sunan Abi Daud. Satu hadis kata dia an Abdurrahman bin Abi Layla qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fanama rajulun minhum. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Layla, kata dia telah bercerita akan kami oleh beberapa orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka itu ada berjalan malam beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tertidur satu orang sahabat daripada mereka itu. Ini ceritanya, Nabi dengan sekumpulan sahabat musafir. Seorang daripada anggota rombongan Nabi ini terlena, dia kata. Fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu fa'akhadhahu fafazi'a. Maka melalui satu orang dekat laki-laki yang tidur tu, maka diambilnya dengan diam-diam tali yang ada sertanya. Mai satu orang tengok dia ni tidur, nak melawak dengan dia. Nak melawak dengan dia, ambil tali dia. Dia ada ambil tali dia. Lalu kemudian terkejut laki-laki itu. Terkejut dia ni, bila jaga-jaga dia tengok tali dia dah tak ada dah. Mana hilang duk kalang kabut cari. Maka didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila didengar Nabi yang demikian, lalu sabda Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslim an yurawwi'a musliman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus pada syarak bagi orang Islam menakut dan mengejutkan saudara dia sama-sama Islam. Oh, Nabi terus tegur. Nabi kata tak boleh bila buat gempak orang macam tu. Tak boleh. Nabi kata. Kita lah suruh. Duduk tidur tu. Ambil kitab dia pelari bang. Duk mengaji ni tidur. Duk mengaji ni bawa kitab tapi pejam. Berkat bawa kitab tu baguslah, tapi tak tahu ke mana. Ambil kitab ni. Ambil orang lari bang. Tapi yang syok ni duduk pejam ni, tapi hangguk. Yang tu yang tak boleh tahan tu, dia hangguk. Ni ada tidur dalam masjid ni, dia hangguk. Pejam tu, bila dengar macam mana kan hangguk. Hangguk faham ke, hangguk dia mimpi apa ke, dia tidur hangguk, kita pun tak tahu. Dan ada macam tu pun lah. Habis punya hangguk, jaga-jaga tak ada kitab lah. Tak ada kitab. Nabi marah juga benda macam ni. Duk bagi kawan takut ni, tengok-tengok kitab tak ada mana pi. Tak boleh lagu tu. Biar dia tidur, pilah kitab dia, jangan dia curi. Dia lagu tu. Jangan duk musik dia, biar pergi kat dia. Baik, jadi dia kata di sini, dia kata kawan yang sahabat Nabi tadi ni pi ambil tali untuk sorok. Nabi bila sedang dengar benda tu, Nabi tegur terus. Nabi kata jangan ada siapa daripada kalangan orang Islam nak bagi takut, nak bagi kejut kawan-kawan dia sama Islam. Bahkan biarlah kasihan dan belah serta lemah lembut dengan saudaranya itu. Kalau boleh apa? Ni hak kata duk baca kitab ni. Setiap bulan ada kawan hilang kasut. Turun tak ada dah, dia kata. Tak ada dah. Hak ustaz duk abang tadi kan siapa nak melawak dengan aku malam ni? Melawak apa, dia balas dia dah. Dan orang Islam ni dia kata apa? Kalau siapa tengok kawan dia hilang kasut, kalau dalam kereta dia ada selipar spare sepasang, ambil dia bagi. Lalu agama suruh macam tu. Kawan hak balas kasut tu dia dengan Tuhan lah. Dia dengan Tuhan lah. Kira tengok macam mana dia tersilap pakai ke, dia saja memang niat
nak main tukang kasut buruk ambil kasut baru ke, terpulang ke dah. Kita ni kira kalau dalam kereta ada spare sepasang, ambil bagi dah. Tak apa. Ini dia kata tak apa, saya punya memang ada duk bawa lebih dalam kereta. Memang saya duk main tiap bulan saya beli sepasang abuan ni lah, abang orang duk curi ni. Macam tu pula. Ya. Memang saya duk spare tiap bulan saya memang bawa ekstra sepasang. Pasal apa? Pasal tahu memang akan ada orang hilang kasut, memang nak bagi ambil. Cukup cantik kalau boleh buat macam tu. Ya. Cukup cantik. Tapi hak duk balas tiap bulan tu tak cantik. Yang tu tak cantik. Baik, tidaklah pula dikejut dan diberi takut akan. Kita bukan nak bagi dia takut, kita nak tolong dia pula lagi. Nah, ambil ni. Okey, tak apa. Masalah dia kata, mengugut dan menakut saudaranya itu zalim yang besar. Agama dia kata apa? Bukan cakap berdosa ya, itu zalim besar bagi orang takut ni. Demikianlah tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan juga At-Tabrani. Kata dia an Amir bin Rabi'ah, anna rajulan akhadha na'la rajulin فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya satu orang laki-laki telah ambil dia akan cerpu satu orang laki-laki. Na'al ni Arab dia ada dua, satu dia panggil na'al, satu dia panggil khuf. Na'al ni lagu selipar kita duk pakai tu, selipar capal tu dia panggil na'al. Jenis saruk, ibu jari kapit. Dia ada tali turun, kapit dengan ibu jari tu. Yang tu dia panggil na'al. Kalau khuf, tu kasut tali, tutup sampai ke atas, ikat tali. Yang tu dia panggil khuf. Dia cerita di sini, dia kata bahawasanya satu orang lelaki telah mengambil dia akan na'al, satu orang lelaki curi selipar. Disembunyikannya selipar tu beberapa lama dengan qasad, dengan niat nak bergurau. Maka tidaklah dikeluarkannya selipar itu, melainkan setelah jemu dan cemus, tuannya mencarinya, cemus dia kata. Tu bahasa sorat ke tak dia kata. Dia kata dia ambil selipar kawan tu, dia ambil kasut kawan tu, dia ambil piwak sorok. Dia saja duk tengok bagi kawan tu duk cari sana sini sampai jemu, sampai cemus. Sampai cemus, cari tak jumpa, sampai cemus. Kemudian baru dikeluarkannya dan dipulangkannya kepada tuannya. Dah kawan tu dah sampai putus harap dah, kasut aku memang orang dah selinap dah malam ni. Baru dia awak main. Ni kasut orang ke? Dia kata, siapa pakai pibuh ni? Padahal dia awak sorok. Dia buat lagu tu. Maka jadilah perbuatannya itu memberi mudarat kepada yang empunya kasut itu. Dia dah buat bagi kawan tu susah hati. Dia melawa. Kawan tu susah hati. Fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan, disebutkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Rasulullah, si Anu itu menyembunyikan kasut satu kawan dia, serta diperdiamkannya beberapa lama dengan kasat nak bergurau. Maka tidaklah patut dia buat bergurau yang demikian itu. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata yang demikian itu, maka Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la turawwi'ul muslim fa inna raw'ahu zulmun azim. Sabda Nabi, janganlah kamu menakut-nakutkan dan mengejut-ngejutkan saudara kamu sama Islam dengan nak bergurau main. Kerana menakutkan orang Islam itu zalim yang besar. Zulmun azim. Nabi kata itu zalim besar, berdosa besar. Dia kata. Baik, masalah. Mengejut orang Islam itu dibalas seksa akan dia oleh Allah di negeri akhirat. Kena seksa tuan-tuan. Bukan kata lagu berdosa ringan-ringan lagu tu dah. Buat lagu tadi, cerita tadi duk curi tungkat kawan tu buat sorok, ambil beg duit kawan tu buat sorok, ambil selipar kawan tu buat sorok. Zalim besar ni, zalim apa? Zalim yang akan menyebabkan kena dera di akhirat esok. Kita nampak tak? Melawak membawa padah, dia membawa akibat. Macam tu. Dia kata sebagaimana tersebut dalam hadis yang meriwayatkan dia oleh At-Tabrani. Kata dia an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila muslim nazratan yukhayyifuhu fiha bighairi haqqin akhafahu Allah yaumal qiyamah. Itu dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memandang kepada seorang Islam akan sebagai pandang menakut akan dia dengan tiada hak, seperti dikerling pula lah dia kata. Ni bahasa Syekh Idris Al-Marbawi. Seperti dikerling maksudnya lin.
Malin tengok ekor mata ni. Nak bagi kawan tu takut lagu duk buat tengok ekor mata lagu tu. Dia nak bagi kawan tu takut ke dia duk buat tengok lagu tu. Kita tengok lagu tu tak apa, tapi tengok lagu tu yang tak apa. Dia nak bagi kawan tu takut ke dia duk buat tengok ekor mata. Ataupun dijegir pula dah. Jegir terbelak nak bagi orang takut kat dia. Supaya takut ia dan terkejut ia, nescaya diseksa akan dia oleh Allah pada hari kiamat dengan ditakutkan dia daripada segala huru-hara di sana, dan dijadikan dia hatinya goncang dan gentar dengan sentiasanya akan azabnya. Itu dia. Orang yang di atas dunia suka duk kelin kat orang, suka duk jegir kat orang, akhirat esok dia akan dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala satu orang yang sentiasa ketak di akhirat. Dia tak dapat sakinah, dia tak dapat ketenangan. Dia ni di akhirat esok Allah tak bagi dia ketenangan. Dia sentiasa dalam keadaan takut. Jadi takut, jadi di padang mahsyar esok. Sedangkan sebahagian orang dilimpahi sakinah, dilimpahi ketenangan pada masa tu. Tuan-tuan. Jadi maksud dia apa? Maksud dia tak boleh kita duk jegir kat orang ni pasal apa? Pasal kita sombong. Pasal itu kita jegir kat orang. Orang sombong dengan orang rendah diri, dia jalan lain. Orang sombong cara dia jalan tu lain. Orang rendah diri cara dia jalan lain. Dia tengok cara jalan tu tahu. Nabi SAW pernah duduk dengan sahabat dia. Lalu satu orang dengan jalan dia, dengan nampak lagak dia jalan tu, Nabi kata dekat sahabat yang duduk sebelah dia, Nabi kata min ahlin nar, ahli neraka dia ni. Nabi kata tuan-tuan, bukan Nabi buruk sangka ke dia. Nabi bila dia kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuhan bagi wahyu. Nabi kata bila satu orang lalu dengan jalan dia nampak sombong. Sombong ni dia main pasal apa tuan-tuan? Satu, pasal ada duit. Sombong main. Yang kedua, sombong main pasal apa? Pasal ada ilmu. Sombong dia main. Yang ketiga, sombong dia main pasal apa? Pasal segak. Segak lebih pada orang lain. Sombong dia main. Maksud dia sombong ni boleh main kepada siapa-siapa juga apabila orang tu Allah anugerah dia sikit kelebihan, dia main sombong. Dia main sombong. Orang berilmu, mengaji agama tinggi apa semua, sombong ada kadang-kadang. Kadang-kadang sombong ada. Sebab dia duk berasa dia tahu semua, orang lain tak tahu. Dia dengar, dia ada ilmu, dia dengar orang mengajar ilmu juga. Dia duk dengar tu hati sombong tu ada, dengar Allah macam ni aja apa. Sombong tu ada. Kesian tuan-tuan. Maka rugilah orang-orang yang macam ni. Tuan-tuan baca kitab Talbis Iblis, cerita pasal Iblis ni macam mana dia merosakkan manusia ni. Tuan-tuan baca buku tu takut. Orang yang dia anugerahkan Allah ilmu agama tinggi pun dia boleh kena dengan Iblis ni. Dia kena macam mana? Dia kena macam tu. Dia main masuk dalam hati dia tu apa? Dia duk sukat orang. Dia dengar kawan tu dia merasa dia tahu lebih pada kawan tu. Sombong tu merosakkan dia. Manusia ni, kita ni kena duk ada hati kita ni, kita kena duk ramai selalu, kena duk ramai dia. Jangan bagi ada peluang dia nak main kembang, dia nak main besar lagi. Ramai dia bagi dia jadi rendah, bagi dia jadi tunduk. Tak mau nak angkat tunjuk, tak mau. Ramai dia bagi dia lembek, bagi dia tunduk tu. Tuan-tuan, Imam Malik, Imam mazhab Maliki, orang panggil dia Imam Madinah. Imam Malik itu dipanggil Imam Madinah dia ni. Imam Malik dia tak suka orang serbu dia. Tuan-tuan baca riwayat hidup Imam Malik, dia tak suka. Dia habis kuliah dia di masjid, orang duk serbu main apa semua, dia lari. Maka sebahagian daripada anak murid dia tanya dia bertanya, wahai Imam, apa pasal ni sampai tak ada peluang orang? Imam Malik kata apa? Dia kata benda yang dihurung oleh lalat ni adalah najis, dia kata. Dia jawab ke anak murid dia jawab dengan kiasan. Dia kata benda yang selalu dihurung oleh lalat ni, dia kata najis. Wa imma bangkai wa imma najis. Maksud dia apa? Maksud dia bila semua orang duk main serbu, kita ni dia main tu, dia main berasa lagu macam kita disanjung, berasa macam kita ni jadi najis kita ni. Jadi najis kita ni. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik dia tak mau benar-benar macam dia tak mau nak buka ruang bagi dia pergi jadi macam tu, dia lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni benda ni bukan semua orang boleh dapat. Kita nak kena selalu minta dekat Tuhan. Pasal apa? Lintasan duk main, dalam-dalam duk jaga dia main, dalam-dalam duk jaga dia main.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak dapat macam mana yang dapat pada Nabi, para sahabat Nabi, ulama-ulama yang merupakan salafus salih, ulama-ulama salaf yang salihin, nak dapat macam mereka ni susah kita, melainkan dengan mujahadah yang tinggi. Dengan kita takat duk mengaji kitab saja, takat duk semayang 5 waktu sehari saja, dengan semayang malam korang ni susah dah. Dengan semayang malam korang ni susahlah. Nak jadi ke diri kita ni satu orang yang tiap-tiap malam semayang malam tak tinggal ni bukan senang tuan-tuan. Saya pernah cerita dulu, satu guru saya masa sekolah menengah dulu. Cikgu bukan ustaz, cikgu biasa. Cikgu mengajar geografi. Dia 30 tahun. 30 tahun semayang malam tak pernah miss. 30 tahun. Saya duk tengok dia, kadang dia duk main kuliah ni, dia semayang cukup. Semayang sunat ni. Tengok. Yang boleh keluar cerita ni pasal apa? Pencuri masuk rumah dia. Pencuri masuk rumah dia. Masa tu dia dengan isteri tengah duk semayang tahajud. Pencuri masuk rumah dia. Dengar bunyi atas rumah ni kukrak apa ni. Dia pergi semayang ni. Duk bunyi. Dekat nak subuh tu naik. Ajak menantu dia seorang, duduk ada rumah tu, dia pergi gerak menantu dia, dia kata apa, duk bunyi di atas naik. Naik tengok, pencuri tu hampir tidur. Hampir tidur. Bukan naik masuk rumah dia nak pergi tidur tak, masuk nak pergi mencuri, tapi nak keluar tak boleh, letih duk cari pintu nak keluar, tak jumpa sampai tidur. Jadi dia naik pergi tengok, duk tidur dalam bilik tidur rumah dia. Weh, dia kata ni siapa dia masuk kat mana, tengok orang kah tingkap masuk. Tak apa lah, dia buat macam mana, dia gerak ajak semayang subuh. Dah subuh dah, gerak ajak semayang subuh. Dia ni pun menurut lah, tak buat apa. Semayang subuh, lepas semayang subuh tu baru kuntau nak lari, baru pakat pelepah dia, bawa pergi balai. Bila pergi balai, polis ni duk tanya lah, ni ke mana cerita, bila jadi cerita kartun ni, pergi tidur atas rumah orang tua dia pasal apa. Dia jawab lah, dia kata dia memang masuk nak mencuri. Dia kata nak keluar tak boleh, pintu tak ada, jadi macam duk lah rimba dia lah. Pusing kiri kanan, kedah kot tu, kedah kot ni, hutang rimba semata-mata. Dia polis pula bila dengar cerita ni nak pergi tanya doa apa lah kan. Nak pergi tanya lah cikgu ni, cikgu ada belajar di mana, pergi ambil di jeneri ke, di sik ke. Pasal ilmu-ilmu macam ni dia tak ada, dia lostang, jalan sultanah tak ada. Dia kata dia duk ada pun belah-belah jeneri, kubur panjang ke, ataupun pi sampai atas belah balin no apa. Dia kata belah-belah no lah kot, kalau nak ada duk tanya lah cikgu ambil di mana. Dia kata ambil apa? Tak nak ni. Orang masuk dalam rumah nak keluar nampak rimba ni, cikgu pergi ambil di mana? Tak ada ambil apa di mana Jangan lagu tu cikgu bagi tahu sama. Tak ada, dia kata memang tak ada semua. Tak tahu. Dia main dalam rumah. Dia cerita benda ni. Dan dia cerita, kita pun tanya lagu polis tu juga, lagu cikgu ada, aku ambil tahu ada. Tak mau abang kat polis kat saya, abang lah. Kan? Tak ada, dia kata memang tak ada. Habis cerita ni macam mana ni? Dia kata tak tahu, dia kata. Tak ada semua dia kata. Tapi ada satu ni, ada satu benda istimewa cikgu ni. Kata Tuhan pelihara cikgu macam ni. Dia pun nak abang kat kita tu, dia istighfar tuan-tuan. Ni yang kata cikgu kita ni. Cikgu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar. Ini memang orang bagus. Istighfar. Tak tahulah, dia kata lain tak ada lah kot. Dia kata nak pergi ambil apa, petua apa, tang mana apa, pagang rumah apa, tak ada dia lah. Saya, dia kata ustaz, dia kata lagu ni 30 tahun lebih lah dia kata. Saya tahajud tak pernah tinggal. Saya dengan orang perempuan lah, kami dua-dua bangkit semayang sekali dia lah. Saya dengar tu tak mau tanya lah. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan? Bukan gaduh, video apa nama makan botih atas gunung jerai ke apa. Tak gaduh, yang tu semua karut tu semua. Kalau dapat pun karut. Kalau dapat pun karut. Mana punya mai setan ke jin apa pun kita tak mau jenis-jenis macam tu. Kita mau hak jenis apa? Jenis Allah anugerah atas amal yang kita buat. Allah anugerah. Yang kata zimmah, yang kata fi zimmatillah ni, yang kata di dalam peliharaan Allah ni, hak ni kita mau Tuhan bagi kat kita yang tu.
Tak mau pergi duk cari cara pelik-pelik, pergi menuntut sana sini, makan roti sampai sebulan, nak kena pergi duduk gunung cerai, lepas tu pula nak naik gunung tu pula kena kira selekoh nombor 8. Macam-macam. Nak naik tu pula kena kira, daripada mula naik tu selekoh tu kena kira 1, 2, 3 sampai selekoh nombor 8. Kalau nampak ada surau, itu ilmu nak jadi. Dia kata kalau selekoh nombor 8 tu nampak kata ada surau tu orang lain tak nampak, dia kata. Orang nak dapat aja nanti nampak ada duk main macam tu. Jangan lepas pulang turun terus sembahyang sunat aja tu. Doa abang ni. Insya-Allah dia dah turun tu insya-Allah. Tak mau macam tu tak mau. Nombor 8 kan, nombor 88 kan, nombor apa tak mau. Kita mau apa? Kita buat ikhlas kerana Allah. Atas keikhlasan kita tu Allah bagi ganjaran dekat kita dalam bentuk Allah pelihara kita. Itu aja kita mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu lagi dia kata bab ma jaa fi nahyi an ta'atas sayf maslulan. Ini sama dengan yang tadi. Itu bab yang datang pada membicarakan tegah berdiri dan pedang terhunus. Hak tadi dia tak kira besi apa-apa semua tak boleh juga. Yang ni pedang terus saja pergi buat lagu tu dekat orang. Tak boleh. Ketahuilah saudaraku, adalah pedang itu satu senjata yang masyhur daripada zaman berzaman. Pedang ni cerita lama. Daripada zaman dulu pedang ni lah senjata dia. Kerana dia senjata lama, senjata yang tajam, senjata yang terbilang besar faedahnya, senjata yang dikemukakan di dalam perang. Maka apabila ada bagi seseorang itu senjata pedang yang bercabut, maka jangan bergurau main dengan siapa-siapa. Senjata tajam ni jangan pergi buat main dengan siapa-siapa, kerana barangkali tersalah pegang, jadi tersalah buat melepas daripada kena merbahaya lukanya. Takut sekali lagi silap pergi jadi luka orang lain. Dan jangan pula diperbuat berberi-beri senjata pedang berhunus itu. Jangan pedang dalam keadaan terkeluar daripada sarung pergi nak bagi kat orang. Tak mau. Pedang masuk sarung dulu baru bagi dekat orang. Macam pisau di rumah juga. Pisau kita orang perempuan duk potong apa sayur, duk potong bawang apa semua tu. Kalau nak bagi ke anak jangan bagi belah tajam tu. Bagi belah hulu. Bagi kat dia. Ini disuruh oleh agama begitu. Baik. Dia kata kerana berberi-berian senjata yang seumpama pedang berhunus itu ada bahaya padanya. Entah akan tersalah pegang ataupun tersalah unjuk dan sebagainya, maka kena luka. Dia benda ni sensitif. Dia boleh piduk bagi luka orang. Dengan kerana itu ditegah syarak kita berunjuk-unjuk pedang yang berhunus itu. Sekiranya hendak menunjukkan pedang itu pada taulan ataupun nak minta lihat pedang, maka boleh beri kepadanya dalam keadaan bersarung. Islam tuan-tuan, dia punya jaga macam tu. Dia tak mau bagi kita ni tidur jadi susah apa-apa. Kalau nak bagi pedang pun dia suruh buh dalam sarung baru bagi. Ni ke pula nak naik motor nak angkat tayar satu ni memang tak boleh. Memang tak boleh. Pasal benda tu bawa mudarat. Ini Islam ni dia bagi ingat. Dan dia menghunus dengan sendirinya untuk melihatnya. Bagi kat dia pedang dengan sarung. Dia nak tengok dia sendiri cabut tengok. Jangan kita bagi pedang tak ada sarung dekat dia. Bermula dalil menunjukkan atas tegah yang demikian hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuta'aqa sayf maslulah. Maksud dia diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Jabir bin Abdullah. Kata dia ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berberi-beri seorang itu akan pedang yang berhunus. Pedang tak ada sarung, tak boleh. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah dan hadis ini hasan lagi gharib. Masalah, dia kata mengacu dan menghalalkan senjata kepada saudara sama Islam itu haram dengan bergurau ataupun dengan tidak bergurau. Tak boleh, melawak pun tak boleh, tak boleh. Sebagaimana tersebut tegahnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata dia an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, jangan dihalalkan oleh satu orang daripada kamu kepada saudaranya yang Islam dengan senjata. Kerana bahawasanya tak diketahui, barangkali syaitan melemparkan dari tangannya lalu kena kepada saudaranya itu. Dia tuan-tuan, dia buat pegang benda senjata lagu tu, syaitan dia tolak sikit sikit dia tolak, makan perut kau itu. Maka Nabi pesan tak mau duduk tunjuk benda tajam dekat orang ni, tak mau.
maka jatuhlah ia di dalam lubang daripada api neraka. Berdosa kita. Pasal apa? Pasal agama habaq dah. Jangan duk suar senjata tajam, duk suar macam tu. Agama dah habaq dah, kita duk buat juga. Syaitan tolak sikit, kena perut korang tu. Bila kena macam tu, kita terdedah kepada lubang api neraka. Yakni jatuhlah orang tu menjadi gempak dan fitnah yang membawa kepada bayang biat dan berdosa. Kalau dia bunuh tak sengaja, dia tak kena bunuh balik, tetapi dia kena bayang biat. Bayang biat pun teruk juga dia. Nilai berapa ekor unta. Nampak? Jadi maknanya elakkan benda tu, kerana perbuatan itu melanggar hukum Allah. Kemudian dia kata maja'a man shalla subh fahuwa fi zimmatillah. Ini kita duk kata tadi. Ketahuilah, dia kata, bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan siapa sembahyang subuh, maka dia di dalam peliharaan Allah. Kalau sembahyang subuh pun Nabi janji Allah pelihara kita. Tentu boleh bayangkan kalau kita amalkan sembahyang tahajud 30 tahun, tentu Allah pelihara kita. Kalau dalam hadis Nabi kata sembahyang subuh berjamaah pun Allah janji zimmatillah, janji peliharaan Allah akan dapat kat kita. Apatah lagi kalau kita duduk sembahyang sunat malam-malam, lebih lagi Allah pelihara kita. Ketahuilah saudaraku, seorang yang taat kepada Allah, maka ialah hambanya yang dikasih. Siapa taat dekat Allah, Allah kasih dekat dia. Tentu ya. Tentu. Senang aja. Kita jaga, kita jaga diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Quran dia main lagu tu dulu. Hak tu dulu bagi jadi elok. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri hang. Hang tu dulu jaga bagi elok. Kita hari ni, kita begitu tak terjaga, kita duk pergi kalut dengan orang lain. Tunjuk habis semua orang tak betul. Kita tu sendiri. Hak tu dulu. Wa ahlikum. Tengok anak beranak keliling pula. Bini kelumbung pakai kata pakai, tengok anak-anak kita lagu mana. Tengok ni hak keliling ni. Hak kita boleh larang, hak dia patut dengar ni. Hak ni dulu bagi cantik. Tengok orang lain lepas tu. Diri sendiri pun tak terjaga. Macam mana kita nak pergi bercakap pasal orang lain? Maka ni dia nak beritahu. Dia kata kalau kita jadi hamba yang kasih kepada Allah, Allah kasih kita. Macam tu aja dia kata. Dan yang lebih hampir kepada Allah lebih daripada hamba yang tiada taat. Allah lebih sayang kepada orang yang hampir dekat dia daripada orang yang nak lari jauh kepada dia. Itu sebab Nabi SAW pernah dah buat kuliah, mai 3 orang. Satu orang mai terus jalan mai duduk depan. Satu orang mai dia duduk belakang, sandak cari dinding bagai-bagai sandak. Satu orang lagi dia kata ni tak dengar, dia tuang balik. 3 orang. Nabi duduk mengajar, mata dia usah tengok. Bagai dia ni mai depan. Ni nampak sakit pinggang kot, dia cari tiang sana. Tengok seorang lagi nampak dia kayu kapi dah. Bila habis kuliah, Nabi kata apa? Nabi kata perumpamaan 3 orang manusia. Hak satu, dia cinta kepada Allah. Allah cinta kepada dia. Ni kawan hak main duduk dekat ni. Hak kedua, dia malu-malu dengan Allah. Agak jauh tengok ustaz, nampak dia menyerok. Ustaz tak tengok dia tengok ustaz dia duduk buat lagu tu. Hak jenis ni, Nabi kata apa? Dia malu dengan Allah. Allah malu dengan dia. Hak nombor 3, hak cungit balik tu, dia berpaling daripada Allah. Nabi kata, Allah akan berpaling daripada dia. Ini leceh. Perumpamaan Nabi dandan buat 3 ni. Nabi dandan. Nabi SAW tuan-tuan, dia dandan. Tapi bil hikmah. Cukup cantik. Dalam bentuk kiasan, dalam bentuk apa macam tu. Yang kata Nabi SAW, dia terbiah sahabat dia macam tu. Kita ni kena jadi macam ni. Kita tunjuk kata kita nak taat dekat Allah, kita langkah tapak pergi dekat Allah, Allah mai dekat kita 10 tapak. Maksud dia apa? Kita berjalan pergi dekat Allah, Allah berlari mai dekat kita. Dalam hadis Qudsi kata macam tu. Maksudnya apa? Kita tunjuk kata kita sayang dekat Allah. Tak tahu berapa kali ganda Allah akan sayang kita. Kita angkat tangan nak minta dekat Allah, dan Allah kata aku akan makbulkan permintaan dia. Tuhan ni dia duk tunggu aja, dia duk tunggu kita minta kat dia, dia duk tunggu kata kita nak tunduk kat dia, dia duk tunggu kata kita ni merendah kat dia. Dia nak bagi apa yang ada dekat dia. Pasal khazanah yang ada di sisi Allah ni tak habis. Khazanah yang ada di sisi Allah ni, khazanah rahman di sisi Allah ni, Allah bagi tak habis. Cuma manusia aja dia tak tamak dalam nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala macam tu. Baik, dan dialah hamba yang tinggal di bawah naung Allah.
Siapa yang tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, ibarat duduk di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pelihara dia. Begitu. Tiada siapa yang buat angkara kepadanya, melainkan dapat salah besar juga. Itu dia. Ini dia duk main kasar. Siapa juga pergi buat tak elok kepada orang yang Allah kasih, orang yang buat tak elok tu sedia terima balasan daripada Allah. Untuk ingat balik mukadimah kita baca bulan lepas, cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila dia menjadi gubernur di Kufah, orang fitnah dia. Orang pergi buat cerita karut, sampaikan kepada Amirin Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar bila dengar report tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar buat apa? Pecat dia dulu, tapi Umar siasat. Betul ke tuduhan yang dikenalkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Bila siasat ternyata tak betul. Dalam pada tu Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan, salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dah bagi tahu. Dia pergi jumpa kawan yang duk fitnah dia ni, dia minta 3 benda. Dia kata, ya Allah, kalaulah dia ni bohong, dia saja niat busuk nak fitnah aku, minta panjang umur dia. Minta panjang umur dia. Minta dia ni hidup terseksa dan dia terfitnah. Jadi macam mana yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasal apa? Pasal Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa buat dekat dia, orang tu akan terdedah kepada tindakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macam tu. Baik, dia kata kerana mengapa diusik orang yang di dalam peliharaan Tuhan dan di bawah naungan Allah, maka mewajibkan azab Allah atas orang yang buat angkara itu. Siapa buat jahat dekat orang baik, Tuhan wajib akan balas dekat dia dengan balasan yang setimpal. Syok tuan-tuan, kita jadi orang kuat Tuhan, Tuhan jaga kita. Bermula dalil yang menunjukkan tegah buat angkara ke atas orang baik itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla subh fa huwa fi zimmatillah fala yatba'annakumullah bi syai'in min zimmatihi. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, hadis ini daripada Nabi SAW. Telah bersabda Nabi, siapa semayang fardu subuh berjamaah, maka ialah orang yang di dalam peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, Allah pelihara dia. Maka apakala engkau ketahui yang demikian itu, maka janganlah sekalian kamu diturut oleh Allah Ta'ala dengan suatu daripada zimmahnya itu. Dan kita tahu jangan kita pergi duk cari pasal dengan orang yang menjadi orang kuat Allah ni. Jangan pergi cari pasal dengan dia. Kerana barang yang di dalam peliharaan Allah itu lebih berbahaya memperbuat angkara atasnya itu. Dia orang baik, dia orang alim, dia warak, dia ibadat dekat Allah cukup kuat, jangan pergi buat pasal dengan dia. Saat lagi dia tak balas, Tuhan balas kat kita. Dia tak balas pasal dia orang baik. Dia tak balas, kita buat apa kat dia pun dia tak balas. Tapi Allah yang duk pelihara dia, Allah akan balas kepada orang yang duk buat jahat ke dia. Allah duk ada di sisi dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jundub bin Junadah dan Abdullah bin Umar, dan bermula ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni dia ada bab yang akan datang, ma jaa fi luzumil jamaah. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tak boleh memencil daripada jamaah ulama. Tak boleh. Ada satu kumpulan yang duk bernaung di bawah Quran dan hadis, kita nak lari daripada kumpulan itu tak boleh. Ada kumpulan yang bernaung di bawah Quran dan hadis, kita kena piduk dengan dia. Kita memisahkan diri daripada grup yang sayang Allah, sayang Nabi ni, salah. Tak mau nak masuk duduk dalam dia pun, jangan memusuhi dia. Kalau sekiranya kita kena pergi duduk dengan dia, ambil berkat dia ni, dia kumpulan yang dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena jadi lagu tu. Itu sebab tuan-tuan kita tengok zaman dulu, alim ulama' ni, mereka sekali. Imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, anak murid kepada Imam Malik. Imam Syafi'i itu dia belajar ke Imam Malik. Walaupun ada 2-3 benda yang Imam Malik punya pendapat, Imam Syafi'i rasa dia ada pendapat lain, tetapi Imam Malik tetap guru dia. Tetap guru dia. Cuma pendapat Imam Malik tu dia rasa ada satu pendapat yang kedua yang boleh diterima. Maka dia berdiri dengan pendapat dia yang kedua. Tapi Imam Malik guru dia.
Dan Imam Malik sendiri pun bukan tak tahu. Kata Imam Syafi'i ada dalam beberapa hal tak sependapat dengan dia. Bukan dia tak tahu. Tak ada masalah. Dia berlapang dada. Tak ada masalah. Pasal apa? Masing-masing ada hujah, ada sandaran. Dia berlapang dada. Bahkan bila Imam Malik uzur, dia tak boleh nak kendalikan kuliah dia di masjid, dia minta Imam Syafi'i ganti dia. Nampak? Pasal apa? Pasal dua-dua ni, baik Imam Malik, baik Imam Syafi'i, mereka berada di dalam jamaah. Jamaah apa? Jamaah yang menjunjung Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia macam tu. Dia macam tu. Di kalangan tok guru ni tak ada masalah. Di kalangan bawah ni jadi masalah. Salah seorang daripada anak murid Imam Malik, salah seorang daripada anak murid Imam Malik yang menjadi rival kepada Imam Syafi'i. Rival ni bahasa Inggeris, maksud dia saingan. Imam Syafi'i ni brilian, budak cerdik, genius. Sehingga kan dia kalau baca kitab ni, dua muka surat ni sampai nak kena tutup sebelah. Tak ada perlu ingat dua-dua sekali. Ceritanya kata sampai macam tu. Punya brightnya dia ni, punya cerdiknya, mudah ingat. Ada lagi satu orang nama dia Fitian. Dia juga tak kurang handal dari segi menguasai ilmu daripada Imam Malik. Iri hati tu ada. Iri hati tu ada. Bila tengok Imam Malik apa sikit, Imam Syafi'i. Imam Malik apa sikit, Imam Syafi'i. Dia ada sikit, jadi bersalah. Itu yang kata manusia tu, nampak? Yang kata manusia tu, dia tak ada pasal tu, yang dia jadi calak tu. Apa yang jadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi hijrah dari Mekah pergi ke Madinah? Di Madinah ni dah ada sekumpulan orang Islam. Rojokkan mereka pada masa itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah alim di Madinah pada masa itu. Sebelum Nabi pergi, dialah alim Madinah. Sehingga orang Yahudi pun rojok dekat dia. Dia masuk Islam. Sahabat-sahabat Islam pun rojok dekat dia. Dia orang yang disegani, yang dihormati di Madinah. Bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, Nabi masuk aja Madinah, orang semua pakat tumpu dekat Nabi. Apa-apa rojok dekat Nabi, apa-apa pitanya Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul ni bercalak. Bercakap, iri hati, hasad mai dalam diri dia. Dia dah mula jadi benci dekat Nabi. Benci pasal apa? Pasal dulu orang duk mai kat dia, lah orang pergi dekat Nabi. Pasal tu benci. Maka akhirnya apa jadi? Abdullah bin Ubay bin Salul daripada dia menjadi marji', menjadi reference kepada penduduk Madinah, kerana iri hati, kerana dengki dia, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi kepala kepada munafiqin yang ada di Madinah. Sehinggalah dia terlibat, tangan jahat dia berada dalam semua konspirasi. Cakatan jahat yang orang buat, nak buat dekat Nabi ni, kok mana pun nama dia ada. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai dah sakit teruk nak mati dah. Masa tu baru panggil anak dia. Dia kata dekat anak dia, hampir jumpa saat Nabi Muhammad, dia abang dekat dia, kalau sekiranya aku mati, dia kata, jubah Nabi selalu duk pakai tu, bagi buat kapan aku. Kemudian minta Nabi Muhammad imamkan sembahyang mayat aku. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dalam hati dia, dia sanjung Nabi. Tapi iri hati itu menyebabkan dia pergi buat ke Nabi. Ini kita tak mahu. Ini kita tak mahu. Tak ada pasal tengok orang ni kita iri hati, orang ni kita tak mahu macam tu. Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya musnah, rosak dia pasal apa? Pasal benda-benda yang macam ni. Maka berlaku apa yang berlaku ni sejak daripada zaman Nabi SAW lagi jadi macam tu. Sedangkan orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka melazimi jamaah. Mereka duduk di dalam jamaah selagi mana duk ingat kepada Allah, kepada Nabi, kepada Quran, kepada hadis, kita duduk sama bernaung di bawah dia. Jangan kita pergi iri hati, yang iri hati itu boleh merosakkan kita. Wallahualam. InsyaAllah kita tengok tajuk tu. Dia satu tajuk yang panjang dekat 6-7 muka surat. Fi luzumil jamaah ni, dia cukup panjang. Dia huraian dia pun berbagai-bagai. Kemudian dia mai tajuk ma jaa fi nuzulil azab idza lam yughayyir al munkar. Azab akan turun apabila mungkar kita tak ubah. Mungkar dah jadi depan mata, kita tak ubah. Azab boleh turun mai kat kita. Dia akan terang dekat kita mungkar yang macam mana, dan tahap kita boleh mengubah mungkar tu macam mana. Dia ada perincian dia. Dia ada perincian dia. Kemudian dia mai fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Cerita tentang amar ma'ruf. Amar alif mim ra, amar ma'ruf nahi munkar. Ramai orang sebut amal ma'ruf nahi munkar. Bukan amal ma'ruf, amar alif mim ra, amar maksudnya suruh.
Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya suruh buat baik dan cegah daripada mungkar. Dia akan bincang secara teliti tentang benda. Lepas tu dia main tajuk-tajuk yang cukup sensasi. La taqumu sa'ah hatta taqtulu imamakum. Kiamat tak akan jadi sehinggalah imam dibunuh. Tu dia. Nampak dia makin teruk. Dia makin teruk sampai satu peringkat sampai tak kenal siapa lah. Orang Islam bunuh orang Islam. Sampai orang yang menjadi imam. Imam dalam arti kata pemimpin dibunuh. Walaupun pemimpin pun Islam, kita pun Islam, sanggup menghalalkan darah dia. Bila dah sampai tahap tu, makna kiamat sudah dekat. Orang dah tak kenal haram, dia tak kenal dah. Hak mana satu haram, hak mana satu halal, hak mana boleh, hak takwil. Dia kira hati dia ingat apa, dia ingat macam mana dia buat. Jadi macam yang duk jadi banyak-banyak lah ni. Macam duk jadi banyak-banyak lah ni, kadang-kadang pening tu dah. Suka hati orang buat hukum sendiri, maka akhirnya dia merosakkan segala-galanya. Wallahu a'lam. Jadi pengumuman kuliah bulan depan tak ada, saya cuti sekolah. Kan? Jadi kuliah bulan depan tak ada. Bulan 7. Tuan tengok masa duduk jalan macam mana. Miss satu kuliah, ada satu kuliah, miss satu kuliah kan? Kosong, habis. Tahun depan pula tengok. Dan masa dia duduk jalan macam tu. Cukup cepat. Kita tak mau ingat masa tu cepat saja. Ingat apa? Umur kita pun duduk cepat. Di ketarikh mati kita. Hak tu nak kena ingat. Hak tu nak kena ingat. Tadi sahabat daripada Tarik Buntang telefon. Saya nak abang kata esok kuliah di Taman Krian pun batal. Lepas abang kata ni kami pun ada mayat ni hari ni Ustaz. Siapa dia meninggal? Kita dah mengajak ni. Siapa dia meninggal? Cikgu umur baru 42 meninggal. Apa pasal aksiden ke? Tak ada aksiden apa. Meninggal. Tengok benda ni paling apa? Bukan takut mati. Takut tak ada nak siap bekalan untuk mati. Mati nak takut apa? Semua orang akan mati. Tapi takut dia mati kita tak bersedia. Duk mengaji lama dah. Tapi kekuatan untuk nak buat sembahyang sunat tak ada lagi sebelum ni. Tak ada. Reban apa semua duk pakai elok dah, jubah pun duk rajin pakai apa. Tapi sembahyang malam ni tak boleh buat. Itulah kekuatan kita. Kekuatan kita pada sembahyang malam tu. Orang yang boleh lawan nafsu bangkit sembahyang malam, dia kuat. Hak tu tak boleh buat. Nak sembang pasal jihad apa? Jihad apa? Jihad tu nak terbang nyawa, nak tumpah darah. Ni bukan gaduh terbang nyawa, bukan gaduh tumpah darah. Nak bangkit tumpah ayat sembahyang pun tak boleh. Tuan-tuan nak sembang pasal nak pergi tumpah darah? Jangan. Sembahyang malam ni dulu. Saya pesan diri saya. Saya pesan dekat tuan-tuan semua. Seminggu sekali. Korang seminggu sekali. Bagi orang kata kena komit diri kita. Kena bagi jadi wajib pada diri kita. Wajibkan pada diri kita. Seminggu sekali. Tak kira malam apa pun. Seminggu sekali. Nak bangkit, nak sembahyang malam. 5 minit sekali package dengan ambil ayat sembahyang dengan takbir sampai bagi salam. 5 minit Daripada waktu malam kita tidur 6 jam. Waktu malam kita tidur 6 jam tu 5 minit aja. Korban 5 minit aja. Ambil ayat sembahyang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Fatihah, surah pendek cukup. Cukup. Daripada tak buat. Surah pendek cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar 15 kali. 33 kali istighfar saja, minta ampun dekat Tuhan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. 33 kali ke? Kalau nampak berasa okey lagi, pergi 100 kali istighfar. Nak tidur boleh tidur. Saya bangkit subuh pula. Seminggu sekali ya, seminggu sekali aja. Tak menyesal kita di akhirat itu. Tak menyesal kita. Tak ada, kita menyesal di sana. Di sana duk kan, ni yang Nabi cerita tu. Penghuni kubur kata apa? Nadamatuna min a'marina. Kami menyesal dengan umur yang Allah bagi kat kami. Kami menyesal sungguh. Allah bagi aku hidup sampai berapa puluh tahun ni. Berapa puluh tahun tu berapa minit aja sembahyang sunat. Dihimpun-himpunkan sembahyang sunat ni. Baru berapa minit. Baru berapa jam kita buat sembahyang sunat. Menyesal yang tak boleh buat apa. Ya, no hadis yang kita baca cerita tentang orang mati masuk kubur. Malaikat turun mai tunjuk rupa Nabi, tanya hang kenal tak kenal.
Orang beriman kata kena huwa Abdullah wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasulullah, terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah, boleh mengucap. Tapi orang yang tak beriman mulut aja kata